Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Apa khabar pada pagi ini? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan gembira dan ceria. Baiklah, pada pagi ini kamu sudah bersedia nak belajar bersama dengan cikgu? Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, pada pagi yang mulia ini kita akan bersama-sama belajar satu lagi aspek tentang bahasa yang penting, iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Kita akan lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat aktif. Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja, subjek sebagai pelaku dan objek pula sebagai penerima pelakuan. Ada juga sebut sebagai penderita dan ada juga sebut sebagai yang kena buat. Jadi sebagai contoh, subjek ialah pelaku. Ramlan menggunting kain. Objek ni ialah kain. Kata kerjanya menggunting. Pak Abu memotong rumput. Kucing itu menangkap tikus dan ibu menanak nasi. Ayat aktif pula terbagi kepada dua bahagian, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Jadi kalau pelajar ingat lagi tentang video PTPC yang cikgu hasilkan berkenaan dengan kata kerja, pelajar boleh dapat gambaran lah apa yang dimaksudkan dengan ayat aktif ini. Ayat aktif transitif mengandungi kata kerja transitif. Jadi cikgu harap pelajar telah melihat video PTPC yang cikgu hasilkan berkenaan dengan kata kerja supaya pelajar lebih faham apa yang dimaksudkan dengan kata kerja transitif. Jadi ayat aktif transitif ini mempunyai objek sebagai penyambut dan mesti berawalan ibu hatman, iaitu men, mem, dan juga termasuklah menkan, menti, memperkan dan juga memperti. Jadi kita lihat contohnya. Kucing itu menangkap seekor burung. Ibu menghadiahi adik seutas rantai. Alia membaling bola. Petani itu sedang mengasah barang. Kami telah menulis karangan itu. Kamu harus membaiki mesin ini. Ayah memperbesar rumah kami. Pelajar-pelajar sedang mempersembahkan tarian tradisional kaum India. Ayat aktif tak transitif pula mengandungi kata kerja tak transitif. Dan ayat aktif tak transitif ini tidak memerlukan objek ataupun penyambut kerana sudah sempurna maknanya, maksudnya ayatnya sudah sempurna dan sudah boleh difahami. Jadi ayat aktif tak transitif ini terbahagi kepada dua, iaitu ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan, dan yang kedua ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. Jadi mari kita lihat contohnya ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. Ainul duduk di sisi kakak. Jadi Ainul ialah pelaku, duduk ialah kata kerja, di sisi kakak ialah keterangan. Jadi kalau kita tidak menggunakan ataupun kita gugurkan di sisi kakak pun kita sudah faham apa maksud ayat ini. Maksudnya Ainul duduk. Okay. Seterusnya mereka berenang di sungai itu. Jadi mereka berenang di sungai itu ialah keterangan sebagai tambahan. Mereka berenang. Kita dah faham mereka berenang ataupun mereka sedang berenang. Di mana? Di sungai itu. Razak ketawa sekuat-kuat hatinya. Sekuat-kuat hatinya ini ialah keterangan. Razak ketawa. Kita dah faham Razak sedang ketawa ataupun Razak ketawa. Keterangannya dengan sekuat-kuat hatinya. Lembu itu sedang tidur. Kita faham lembu itu sedang tidur. Di bawah pokok kita nak melengkapkan ataupun kita nak menambahkan lagi maklumat tentang lembu itu tidur di mana. Jadi lembu itu sedang tidur di bawah pokok. Johan termenung di jendela biliknya. Jadi kita faham Johan sedang termenung ataupun Johan termenung di mana? Keterangannya di jendela biliknya. Adik menangis di dalam buaian. Jadi ini merupakan ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan. Maksudnya kalau keterangan digugurkan sudah memberi maksud ayat itu sendiri. Kita dah faham apa maksud ayat itu sendiri.
Seterusnya, ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan. Contohnya, ayah berada. Kita tak faham ni, kita tak jelas. Ayah berada. Berada apa? Berada di mana kan? Jadi, ayah berada di luar negeri. Jadi, ini ialah sebagai keterangan ataupun pelengkap yang tak boleh digugurkan. Pengemis itu berselimutkan embun. Jadi, embun ialah keterangan ataupun pelengkap yang tak boleh digugurkan. Cikgu Daniel tinggal. Tinggal di mana kan? Kita tak faham. Bila orang cakap Cikgu Daniel tinggal, kita tak faham apa maksudnya. Jadi bila ditambah di Bertam Putra, Cikgu Daniel tinggal di Bertam Putra, baru kita faham bahawa ayat ini nak beritahu Cikgu Daniel tinggal di Bertam Putra. Keadaan banjir beransur. Kita tak faham apa maksudnya kan? Jadi kita tambah perkataan surut. Jadi keadaan banjir beransur surut. Pandemik COVID-19 bertambah buruk. Jadi buruk ialah keterangan ataupun pelengkap lah untuk kata kerja bertambah. Sudah 2 tahun Fatih menetap. Menetap di mana kan? Kita tak faham maksud ayat ini. Jadi bila kita tambah di kampung ini baru kita faham sudah 2 tahun Fatih menetap di kampung ini. Seterusnya kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan ayat pasif. Ayat pasif terbentuk apabila objek dalam ayat aktif transitif bertugas sebagai subjek. Jadi sebagai contoh, saya sudah melaksanakan kerja itu semalam. Jadi kalau ayat aktif, pelakunya adalah subjek kan. Jadi subjek ialah pelaku melaksanakan kata kerja dan kerja itu ialah objek. Tetapi bila ayat pasif, objeknya sudah menjadi subjek. Objek sudah menjadi subjek. Contohnya, kerja itu sudah saya laksanakan semalam. Jadi subjeknya terdiri daripada objek iaitu kerja itu, pelaku saya dan kata kerjanya laksanakan semalam. Ayat pasif boleh terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, ayat pasif dengan kata ganti diri pertama dan kedua. Ayat pasif dengan kata ganti diri ketiga. Ayat pasif dengan kata berimbuhan per. Ayat pasif dengan kata berimbuhan ke-an. Ayat pasif dengan kata berimbuhan ter. Dan ayat pasif dengan kata bantu kena. Ayat pasif dengan kata ganti diri pertama dan kedua kita akan melihat apakah yang dimaksudkan ayat pasif dengan kata ganti diri pertama dan kedua. Kata ganti nama orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata-kata pasif berimbuhan di. Contohnya, cerita ini telah kalian dengar. Ini betul. Kalau kamu tulis cerita ini telah didengar oleh kalian, jadi ayat ini salah. Kerana kata ganti nama orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata pasif berimbuhan di. Jadi, kata ganti diri pertama dan kedua juga tidak boleh disisipkan dengan sembarang perkataan di antara kata ganti diri dengan kata kerja. Sebagai contoh, baju itu telah saya cuci. Kalau kamu tulis baju itu saya telah cuci, salah. Kamu letak kata bantu di antara kata ganti nama dan juga kata kerja, jadi ayat ini salah. Baju itu telah saya cuci salah, yang sebenarnya baju itu telah saya cuci. Buku itu belum saya baca, betul. Buku itu saya belum baca, salah. Rumah itu sudah kami cat, betul. Rumah itu kami sudah cat, salah. Jadi kata ganti diri pertama dan kedua tidak boleh disisipkan dengan sebarang perkataan di antara kata ganti diri dan juga kata kerja. Berbeza antara ayat pasif dengan kata ganti diri pertama, kedua dan juga yang ketiga ni adalah berbeza. Maksudnya di sini ayat pasif dengan kata ganti diri ketiga mengandungi imbuhan di. Sebagai contoh, kereta itu dipandu oleh Rahim, betul. Kalau kamu tulis kereta itu telah Rahim pandu, salah. Meja itu sudah disusun oleh para pelajar. Meja itu sudah para pelajar susun, salah. Bola itu ditendang oleh Aiman dengan kuat, betul.
Bola itu Aiman tenang dengan kuat salah sebab kata ganti diri ketiga mesti menerima imbuhan kata kerja di. Okey, yang kedua, kata sedi nama oleh boleh digugurkan jika tidak menjejaskan makna ayat. Sebagai contoh, majalah itu dibeli oleh abang. Jadi kita boleh gugurkan perkataan oleh. Majalah itu dibeli abang. Okey, asalkan tidak menjejaskan makna ayat. Contoh yang kedua, kereta itu telah dipandu oleh Rahim. Jadi kereta itu dipandu Rahim. Okey, kata sedi nama oleh boleh digugurkan asalkan tidak menjejaskan makna ayat. Okay, kita akan lihat pula ayat pasif dengan kata imbuhan ber. Ber di sini merujuk kepada belum dibuat. Sebagai contoh, baju itu belum bercuci. Jadi maksudnya belum dicuci. Janggut ayah belum bercukur. Maksudnya belum dicukur. Baju pelanggannya itu belum berjahit. Maksudnya di sini belum dijahit. Dan minit mesyuarat persatuan itu belum bertaib. Maksudnya belum ditaib. Kita lihat pula ayat pasif dengan kata berimbuhan kead. Jadi kead di sini merujuk kepada ditimpa sesuatu. Contoh ayat, seluruh dunia kegemparan oleh serangan Israel itu. Jadi membawa maksud ditimpa rasa gempar. Rumah Encik Tan kecurian pada petang semalam. Maksudnya ditimpa kejadian curi. Ayah kehujanan ketika pulang dari tempat kerja. Maksudnya ditimpa hujan. Seterusnya kita melihat ayat pasif dengan kata berimbuhan ter. Yang pertama, ter di sini boleh merujuk kepada sudah di. Contohnya, campuran bijiran itu sudah terasing. Maksudnya sudah diasingkan. Inovasi itu terhasil setelah melalui beberapa siri ujian makmal. Maksudnya sudah dihasilkan. Yang kedua, ter di sini merujuk kepada keupayaan atau kemampuan. Sebagai contoh, batu yang besar itu tidak terangkat oleh mereka. Novel yang tebal itu tidak terbaca oleh saya. Gunung ledang yang terkenal dengan legendanya terdaki oleh kami. Jadi cikgu buat sedikit catatan di sini. Kata kerja berimbuhan ter boleh menerima kata sendi oleh yang diikuti dengan kata ganti nama diri yang pertama dan juga yang kedua. Yang ketiga, ter di sini merujuk pada tidak sengaja. Contohnya, adik tersepak batu ketika berlari di padang. Maksudnya adik tak sengaja tersepak batu. Cikgu Mona telah terbawa buku latihan anaknya ke tempat kerja. Rakannya sendiri tertembak oleh pemburu itu. Maksudnya tak sengaja dia tertembak rakannya sendiri. Seterusnya kita lihat ayat pasif dengan perkataan kena. Ayat pasif di sini mengandungi perkataan kena di hadapan kata kerja dasar yang tidak menerima imbuhan awalan. Sebagai contoh, anak lelaki usahawan itu kena culik. Budak nakal itu kena rotan oleh bapanya. Postman itu kena kejar oleh anjing ketika menghantar surat. Pencuri itu kena tangkap oleh polis. Jadi dalam ayat pasif dengan kata bantu kena, binaan oleh, binaan oleh dan frasa nama boleh digugurkan tanpa menjelaskan makna atau struktur ayat. Sebagai contoh, Adam kena pukul oleh perompak itu. Jadi kita boleh gugurkan Adam kena pukul lah. Maksudnya sudah memberikan, sudah menjelaskan makna ayat tersebut. Baiklah, sebagai rumusannya, ragam ayat boleh dibagikan kepada dua, iaitu ayat aktif dan juga ayat pasif. Ayat aktif pula terbagi kepada dua, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Manakala ayat aktif tak transitif pula boleh dipecahkan kepada dua bahagian juga, iaitu ayat aktif tak transitif keterangan yang boleh digugurkan dan ayat aktif tak transitif keterangan yang tidak boleh digugurkan. Manakala ayat pasif pula terdiri daripada beberapa jenis, antaranya
Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Ayat pasif dengan imbuhan ber, ter dan kean. Dan ayat pasif dengan kata bantu kena. Jadi cikgu harap pelajar sudah dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan ayat aktif dan ayat pasif. Dan cikgu cadangkan pelajar boleh menonton video siri yang kedua untuk mengetahui kaedah menukar ayat aktif kepada ayat pasif dan ayat pasif kepada ayat aktif. Dalam video PGDC pada pagi ini, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ini akan memberi satu kefahaman kepada para pelajar semua. Jadi jangan lupa ya untuk like, share dan juga subscribe video PGDC ini. Jadi, cikgu ucapkan terima kasih. Bye.